A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, mendapat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekali lagi berjumpa pada pagi ini, alhamdulillah, dalam sesi bersama-sama untuk memahami sedikit daripada Al-Quran. Jadi kita akan bersama-sama dalam sesi pada kali ini ialah dengan tafsir ringkas daripada muka surat Al-Quran. Kita sampai pada pagi ini adalah muka surat 400 insya-Allah. Masya-Allah, kita dah sampai kepada muka surat yang ke-400 dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak di atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan, perasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita masih lagi dapat bersama-sama pada kali ini. Insya-Allah saya akan bacakan pada permulaan ini sedikit daripada ayat bermula pada hari ini ialah kita akan baca muka surat 31 minta maaf, ayat 31 daripada surah Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhihi al-qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini kita masih lagi bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi agak panjang kita tengok kisah Nabi Ibrahim ni diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada kisah Nabi Ibrahim ni, kita telah membaca tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam di dalam surah Al-Ankabut ini. Tapi kisah Nabi Nuh hanya sedikit saja diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini, dalam surah Al-Ankabut. Tapi kisah Nabi Kawi lebih kurang lebih daripada dah dua muka kita bersama-sama dalam kisah Nabi Ibrahim, dan juga tetapi ada sedikit diselang-selikan dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, arahan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dikatakan kepada orang-orang Arab Quraisy yang berada di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Jadi kita akan baca pada hari ini masih lagi ada sedikit daripada baki kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam muka surat 400 ini. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Taala menceritakan iaitu apabila telah datang rusuluna di sini ialah maksudnya malaikat. Artinya malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi malaikat-malaikat ini datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian selepas daripada itu dia akan pergi pula kepada berjumpa dengan Nabi Lut alaihissalam. Jadi dalam perjalanan ini mereka singgah kepada Nabi Ibrahim dan kemudian menceritakan kepada Nabi Ibrahim tentang bahawa bil busyra. Busyra ni artinya ialah berita gembira. Jadi apakah berita gembira yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan melalui Rasul ini, iaitu melalui utusan ini. Utusan ini iaitu malaikat tadi tu. Malaikat ini dikatakan bahawa malaikat ini menyerupai manusia yang cantik. Jadi malaikat ini singgah kepada Nabi Ibrahim, dia berceritakan bahawa yang pertama sekali yang diceritakan ialah busyra, berita gembira. Apa berita gembira? Iaitu Nabi Ibrahim ini akan memperolehi anak. Jadi Nabi Ibrahim gembiralah pada masa itu. Tetapi dalam masa yang sama juga selepas daripada itu, malaikat-malaikat ini yang menyerupai manusia ini berkata, qalu inna muhliku ahli hazihil qaryah. Kami akan binasakan penduduk Qaryah ini, penduduk kampung ini. Maksud penduduk kampung ini iaitu kampung Nabi Lut alaihissalam. Jadi dan juga malaikat kemudiannya memberi alasan kepada Nabi Ibrahim kenapa mereka nak hancurkan penduduk negeri itu. Malaikat ini berkata inna ahlaha kanu zalimin. Kerana penduduk negeri itu adalah zalim. Jadi kita tengok, kita sini kita boleh tengok the relation kan, hubungan di antara kenapa Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan sesuatu kaum tu, ialah kerana mereka itu zalim. Jadi zalim di sini ialah zalim yang mesti kita fahamlah dalam ertinya yang sepatutnya lah, bukan zalim
bahasa Melayu mungkin zalim ni ialah buat jahat pada orang saja kan. Tak mesti jahat pada orang saja. Kadang-kadang zalim ini juga menzalimi diri sendiri pun adalah dianggap sebagai salah satu daripada kezaliman. Sebab apa? Sebab tubuh kita ini ialah bukan milik kita. Tubuh badan kita ini, fizikal kita ini adalah merupakan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita menyalahgunakan tubuh badan kita ini untuk digunakan bagi melawan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun digunakan untuk melakukan satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tak redha. Jadi oleh kerana itulah maka ianya dianggap sebagai zalim. Jadi kita telah sepatutnya lah kita dah cukup lah boleh dikatakan sebagai zalim apabila kita ini telah melakukan satu benda yang tidak sepatutnya pada badan kita ini, ataupun kita melakukan satu benda yang tidak, kita menggunakan badan kita ini pada sesuatu perkara yang tidak sepatutnya dilakukan, iaitu apabila melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya lagi, apabila malaikat ni memberitahu kepada Nabi Ibrahim ni bahawa malaikat akan hancurkan kampung tu, kampung Nabi Lut tu, apa kata Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, qala inna fiha luta. Nabi Ibrahim kata, dalam negeri tu ada Lut tapi. Jadi ini menunjukkan hubungan yang erat, perasaan yang terus ada dalam jiwa seorang Nabi kan, dan sepatutnya seorang manusia lah, sepatutnya orang-orang yang beriman sesama mereka ni, mereka hendaklah merasai kasih sayang sama-sama mereka kan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi apa yang kita boleh dapati kan daripada kisah ini, kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut ini, iaitu bila malaikat cerita kami akan hancurkan penduduk negeri itu, terus Nabi Ibrahim kata, tapi dalam tu ada Lut. Tengok kan, maknanya perasaan sayang tu masih ada di antara hubungan yang erat di antara Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut. Bukan kerana saudara dia, sebab ramai juga penduduk-penduduk tempat kawan di kampung Sodom itu adalah merupakan saudara mereka juga kan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan perasaan dalam Nabi Lut kerana apa? Kerana kasih sayang, hubungan apa? Hubungan cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka adalah saudara aku, kerana dia beriman dan aku juga adalah beriman. Qalu nahnu a'lamu biman fiha. Kata malaikat ini, kami tahu siapa yang ada dalam tu. Jadi apa yang mereka kata? Mereka kata, lanunajjiyannahu wa ahlahu illa mar'atahu. Kami akan selamatkan dia. Beres, no problem. Kami akan selamatkan dia, iaitu Lut ini, dan juga siapa? Lanunajjiyannahu wa ahlahu, dan juga family dia. Family dia maknanya semua sekali family dia. Kenapa diselamatkan? Kerana mereka semua ni adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali seorang saja daripada family Nabi Lut ini yang tidak beriman, iaitu illam mar'atahu, melainkan isteri dia. Jadi kita tengok kat sini kan, isteri Nabi Lut adalah salah seorang daripada orang yang tidak beriman kepada Nabi Lut, tapi dia isteri dia. Jadi kita jangan bersoal kenapa boleh isteri dia, kenapa tak cerai dan sebagainya, sebab syariat pada masa itu mungkin berbeza daripada syariat Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, syariat Islam sekarang ini, kalau seseorang itu tidak beriman, maka automatik dia boleh cerai lah kan. Kalau contohlah kata seorang yang Buddha katakan, kemudian masuk Islam, salah seorang masuk Islam, salah seorang lagi tak nak masuk Islam, mungkin dalam syariat kita mungkin dia akan jadi tercerai lah kan satu tempoh masa. Tapi dalam syariat ni Nabi Ibrahim, Nabi Lut ini, keadaan tu berbeza. Jadi illa mar'atahu kanat minal ghabirin. Allah malaikat ni kata kanat minal ghabirin, dia ni termasuk dalam orang-orang yang ghabir. Ghabir ni apa? Ghabir ni artinya ialah, asal makna ghabir ni tertinggal, maknanya orang al-baqi, iaitu orang yang tertinggal bersama-sama dengan kelompok satu lagi tu. Maknanya kita dah jalan dah, dia tinggal situ. Itu ghabir. Jadi apa yang terjadinya selepas daripada ni ialah bahawa isteri Nabi Lut tu memang akan ditinggalkan dan Nabi Lut bersama dengan family dia yang lain berlepas pergi bersama orang beriman, berlepas pergi meninggalkan kampung tu, kemudian kampung tu dihancurkan oleh malaikat yang datang itu. Walamma anja'at rusuluna luta. Jadi kemudian selepas daripada malaikat tadi itu pergi kepada Nabi Ibrahim, kemudian mereka pun beralihlah menuju kepada kampung Nabi Lut dan berjumpalah dengan Nabi Lut. Jadi ja'at rusuluna luta si abihim. Apa perasaan Nabi Lut?
Jadi oleh kerana malaikat ini dia menyerupai lelaki kan, dan lelaki itu lelaki yang cantik, yang lawa kan, yang kata bukan lelaki-lelaki. Dan orang kampung Nabi Lut ini, orang negeri Nabi Lut ni memang jahat kan. Mereka ni pantang tengok lelaki, apatah lagi kalau lelaki itu lawa kan. Jadi mereka pun, itulah yang disebutkan kat sini, si abihim, merasa suka, merasa gusar, merasa sedih, merasa takut. Siapa? Nabi Lut alaihissalam. Ditakutkan apa? Kerana takut nanti orang-orang negeri tu, negeri Sodom tu akan kacau. Ni tetamu kepada Nabi Lut ini. Wadaqa bihim zar'a. Wadaqa bihim zar'a ni adalah satu kita kata ungkapan dalam bahasa Arab, kinayah dipanggil, iaitu daqa ni sempit, zar'a ni ialah inilah kan lengan Jadi maksudnya sempit lengan tu ialah mana tak mampu nak tolong lah, gitu maksudnya. Maknanya kalau kita kata kalau dalam peribahasa Melayu kan maknanya kan gunung yang besar tak mampu dipeluk oleh gini kan. Jadi contohnya begitulah. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Lut berkata kepada mereka, aku tak mampu nak tolong dah. Sebab nanti mereka ni ramai kan, penduduk Sodom ni, mereka akan datang nak berebut nak tu. Dan memang dalam kisah yang lain diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pun datanglah ke rumah Nabi Lut, sebab mereka kata tadi nampak ada orang yang comel-comel datang kat sini. Itu jahatnya, maknanya mereka ni tak ada kerja lain. Fikir dalam otak mereka, tengok orang je, tengok nak buat benda-benda yang teruk-teruk tu, yang jijik tu. Jadi waqalu la takhaf wala tahzan. Tapi malaikat tu kata no problem, la takhaf wala tahzan, jangan takut, jangan sedih. Jadi inilah dua perkara lah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam tempat yang lain juga, iaitu apa kan, dua perkara orang mukmin ini dia akan dapat dua ni, iaitu apa? Jangan takut, jangan sedih. La takhaf wala tahzan. Jadi orang mukmin dia tak ada perasaan ni, takut dan juga sedih. Takut ni apa? Takut ni yang akan datang. Sedih ni apa? Sedih yang belakang, itu benda yang dah lalu, perkara yang dah lalu. Perkara yang lalu orang tak takut, perkara yang lalu orang sedih. Sedihnya aku sebab apa? Perkara ni aku tak dapat dulu. Jangan sedih. Sebab apa? Allah SWT mentakdirkan yang terbaik untuk kita. Takut apa? Jangan takut. Sebab apa? Manusia ni mereka tak akan buat, ada Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang yang beriman. Jadi orang beriman la takhaf wa la tahzan. Jadi pesanan daripada malaikat ini kepada Nabi Lut alaihissalam, itu dia kata la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlak. Dia bagi jaminan kan, kami akan selamatkan kamu semua, inna munajjuka, kamu dan juga wa ahlak, dan juga family kamu, illa imra'atak, kecuali isteri kamu lah, sebagaimana yang telah kita baca dalam ayat tadi kan, minal ghabirin dia kata. Ayat yang ke-34, apa Allah Ta'ala kata? Inna munziluna ala ahli hazil qaryah. Jadi ada bacaan inna munazziluna. Jadi kat sini kata dalam tafsir jalan lain, dia kata ada boleh dibaca munazziluna dan ada boleh dibaca munziluna. Kita baca biasa munziluna. Inna munziluna, kami turunkan, ala ahli hazihil qaryah rijzan. Rijzan ni artinya ialah azab lah di sini katanya kan, iaitu kami turunkan kepada penduduk negeri ini rijzan, iaitu balasan azab minas sama, daripada langit, bima kanu yafsukun, kenapa? Kerana kejahatan mereka tu. Jadi nampak tak setiap kali Allah Subhanahu Wa Taala akan link kan, kenapa Allah Taala kirimkan azab, kenapa kirimkan azab? Macam kita sekarang kan, ada azab juga kita sekarang kan, iaitu virus. Ada kebaikannya, tapi adalah itu mungkin kita katakan bala ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kenapa? Adalah sebab-sebab tu mungkin. Jadi sebab itulah kita ni kena reflect balik pada diri kita, mungkin kejahatan kita, mungkin dosa kita kan, dan sebagainya lah, dosa manusia dan sebagainya. Tapi manusia yang tak beriman tu, of course lah kan, mereka tetap juga tak akan percaya kan. Jadi Allah SWT sebutkan kesikan apa? Bima kanu yafsukun, kerana kejahatan. Itu pun jahat juga sekarang kan. Di dunia sekarang kan macam-macam, ada LGBT lah, tak kahwin lah, zina lah, macam-macam sekali benda kan. Okey, walaqad tarakna minha ayah. Jadi habislah cerita Allah Subhanahu Wa Taala, tak ceritakan dengan detail bagaimana dalam ayat ni lah di sini di sini Allah Taala tak ceritakan detail macam mana. Tapi di tempat lain kita dah baca bagaimana malaikat telah dikirim tu, kemudian malaikat ni telah mengangkat daripada tempat tu, kemudian dihumbankan ke atas kaum ni. Jadi tempat itulah sekarang ni dikatakan para ulama tafsir ialah tempat laut mati. Jadi tempat
tu menjadi laut mati sekarang ni, iaitu tanah itu diangkat dan dihumbankan balik ke atas mereka tu, kemudian dihujan dengan hujan batu. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa? Walaqad tarakna minha ayah. Daripada sini Allah Subhanahu Wa Taala telah meninggalkan apa yang telah berlaku kepada mereka tu ayah, sebagai satu tanda. Walaqad tarakna minha ayah, sebahagian daripadanya kami tinggalkan untuk menjadi tanda. Sebab itulah arkeologis sekarang ni kan, kalau ikutnya lah kan, arkeologis ni kerja dia ialah menggali gali sini jumpa, gali sini jumpa, oh ini dia kata kesan lama dan sebagainya kan. Jadi mereka ni hanya mengkaji sejarah untuk mengetahui sejarah saja. Tapi bagi orang beriman, dia bukan untuk mengetahui sejarah saja. Bagi kita, bila jumpa benda-benda ni semua sepatutnya menjadi tanda. Sebab Allah SWT kata tanda apa? Tanda bahawa di sini ada umat yang telah dihancurkan. Kenapa mereka dihancurkan? Oleh Allah SWT, kerana bima kanu yafsukun, kerana mereka ni zalim, mereka ni fasik, mereka ni jahat dan sebagainya kan. Jadi Allah SWT kata kami meninggalkan sebagai ayah bayyinah. Ayah bayyinah artinya tanda-tanda yang nampak, yang nampak, boleh dilihat kan. Liqaumin yaqilun, tapi tak semua orang boleh faham lah benda ni kan. Hanya orang-orang yang liqaumin yaqilun saja, itu orang yang berakal. Maknanya orang yang tak boleh nampak ni, maknanya mereka tak berakal. Walaupun mereka ni cerdik, walaupun teknologi tinggi, walaupun sains tinggi, tapi kalau kerja hanya menggali tapi tak boleh nak reflect kepada bahawa semua ni adalah kerana kejahatan manusia, maka itu Allah Ta'ala kata betul bukan berakal. Nampak kan? Tapi bukanlah mana kita nak kata kepada mereka ni lembu, bukan. Mereka ni nampak hebat kan, tetapi tidak boleh. Bila tidak boleh menghubungkan apa yang mereka lihat ini dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita katakan bahawa itu semua adalah Allah SWT kata tidak berakal. Qaumin ya'qilun. Li qaumin ya'qilun saja yang boleh nampak benda ni. Seterusnya wa ila Madian. Seterusnya ialah kita dah habis cerita pasal kisah Nabi Ibrahim, dah habis cerita pasal kisah Nabi Lut alaihissalam. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala bawa pula beralih kita ni kepada kisah yang lain pula, iaitu apa? Walaqad tarakna, selepas tu iaitu ayat 36 wa ila Madian, kepada kisah Madian pula. Jadi Madian ni ada satu kisah yang lain, iaitu kisah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Nabi Shu'aib kepada mereka. Jadi Madian ni ialah satu tempat yang terletak di antara Syam dengan Hijaz. Tengah-tengah tu, kalau kita boleh katakan sekarang lah di selatan Jordan tempat tu. Jadi tempat Madian ni sebenarnya adalah diambil daripada nama Madian. Madian Madian ni adalah salah satu daripada keturunan Nabi-Nabi juga. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, keturunan daripada mereka ni maka lahirlah mereka menduduki satu tempat. Akhirnya daripada keturunan mereka ni lahirlah seorang Nabi. Allah Ta'ala utuskan seorang Nabi, iaitu Nabi Shu'aib alaihissalam. Tetapi kejahatan mereka pula adalah berlainan pula iaitu bukan kalau yang tadi tu Nabi Lut tu Sodom lah dan sebagainya kan, yang kita panggil sodomi lah sekarang kan, Nabi Lut kan, liwat tu. Tapi kejahatan kaum Madian ni pula ni, penduduk Madian ni pula itu apa? Iaitu menipu dalam timbangan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata wa ila Madiana akhahum Syu'aiba faqala ya qaumi ibudullah warjul yawmal akhir wa la ta'saw fil ardi mufsidin. 3 perkara Allah Ta'ala sebutkan di sini, iaitu apabila diutuskan Nabi Shu'aib ni, dia ni telah pergi kepada kaum Madian ni, bercerita kepada kaum Madian apa dia, iaitu yang pertama ubudullah, perhambakan diri kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah SWT. Yang kedua warjul yaumal akhir, harapkanlah hari akhirat. Jadi kita pun sama juga pada hari ini. Kemungkinan kita ni beribadah kepada Allah, kita menjadi hamba kepada Allah, tapi satu benda yang lain juga yang mesti kena ada pada kita, iaitu apa? Ar-raja', gitu. Ar-raja' bi yaumil akhir, iaitu mengharapkan hari akhirat. Maknanya kita buat semua benda atas dunia ni, kita menderma ke, kita menginfak ke, kita tolong orang ke dan sebagainya, sepatutnya satu saja, iaitu kerana kita ni mengharapkan hari akhirat. Kita tak dapat sekarang, mungkin habis duit sekarang kan, tapi kita akan dapat hari akhirat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak bina kita kan perasaan benda ni. Jadi itu yang dibuat oleh Nabi Shu'aib AS kepada kaum dia. Jadi dia cuba untuk membina perasaan, membina keyakinan bahawa kita ni tak apa berkorban atas dunia ni, kita habis atas dunia ni tak apa, tetapi kita akan nampak, kita kena nampak dan harapkan. Kita buat semua tu adalah kerana
kerana nak kepada pahala di hari akhirat. Kemudian wala ta'sau fil ardi, janganlah ni buat jahat atas dunia ni. Ini yang perkara yang ketiga. Kita bertibaran atas dunia ini kerana apa? Kerana mufsidin, kerana nak merosakkan dunia ni, memanglah dunia bukan rosak dunia mana tebang pokok, bukan, tapi maknanya tak sama mufsidin inilah membuat kerosakan, iaitu menjauhkan manusia ni daripada Allah, ataupun hanya semata-mata membawa manusia ni kepada dunia saja, pun itu adalah dianggap juga sebagai mufsid. Jadi hendaklah kita ni bertibaran atas muka bumi ni, sepatutnya kita sebagai orang beriman apa? Untuk menyebarkan Islam, untuk menyampaikan Islam. Pergi kita ke mana-mana pun adalah kerana untuk menyebarkan Islam, untuk memberi manfaat kepada penduduk, bukan manfaat maknanya memberi perigi kepada mereka, memberi air kepada mereka, memberi udara yang bersih pada, bukan itu saja, tetapi mesti kena ada matlamat di belakang tu, iaitu apa? Untuk sampaikan Islam supaya mereka dapat Islam. Kemudian apa yang berlaku? Yang berlaku ialah fakazzabuh, semua tu mendustai. Kaum Madian mendustai Nabi Syuaib alaihi salam. Fakazzabuh, mereka mendustai, fa akhazatuhumur rajfah. Allah SWT telah balas mereka dengan rajfah. Rajfah ni apa? Di tempat yang lain dikatakan bahawa penduduk Madian ini dikenakan as-sayhah. As-sayhah ni ialah satu teriakan yang kuat, kemudian mereka mati. Tapi dalam ayat ini dikata ar-rajfah. Ar-rajfah ni ialah gempa bumi. Gempa bumi yang kuat sehingga mereka ni semua ni mati. Jadi para ulama tafsir telah mengatakan bahawa ar-rajfah dan juga as-sayhah ni ialah dua benda yang berbeza. Sayhah tu ialah teriakan yang kuat, bunyi yang kuat sehingga mati. Memang kan kalau bunyi yang kuat manusia akan jadi mati, akan boleh mati kan. Kalau bunyi, kita dengar bunyi jet tu kan, enjin jet kan, kapal terbang tu kan, dekat tu kan, kita tengok semua orang dekat airport tu pakai tu kan, kalau bunyi kuat lagi dia boleh mati. Itu satu, itu sayhah nama dia. Jadi teriakan malaikat menyebabkan mereka tu mati, kemudian datang gempa bumi pula. Jadi dua benda yang berbeza. Tapi ada ulama tafsir mengatakan bahawa as-sayhah dan juga ar-rajfah ni ialah satu benda saja. Jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kat sini, fa akhazatuhumur rajfah, datanglah gempa bumi yang kuat, fa asbahu fi darihim jasimin, lalu jadilah mereka itu di negeri mereka, di tempat mereka, di rumah mereka jasimin. Jasimin ni asalnya ialah perkataan jasmah ini, artinya ialah apabila satu badan anggota manusia, iaitu apabila dadanya itu terlekuk di atas bumi ni. Diambil daripada perkataan, iaitu seperti apa yang dibuat oleh unta bila dia dah penat berjalan, dia nak duduk, dia akan duduk, iaitu dada terkena pada bumi. Jadi begitulah juga disebutkan dalam bahasa Arab ni, kalaulah kata burung dan juga manusia, burung binatang burung ni dan juga manusia, bila dia duduk atas dada macam tu, itu dipanggil jasimin. Jadi manusia tak duduk macam tu kecuali tidur kan, tidur meniarap orang panggil kan. Tapi kalau dah mati dia meniarap semua meniarap mati, terlantar gitu. Itu maknanya fi darihim jasimin. Itu yang berlaku kepada umat kaum Madian. Allah SWT kirimkan gempa bumi pada mereka, lalu mereka semua mati, tertiarap semua macam tu. Wa'adan, habis cerita kaum Ad, kaum Madian. Kemudian kita pergi pula, Allah Ta'ala bawa kita pergi pula kepada Ad. Wa'adan wa Samud, kaum Ad, Allah Ta'ala utuskan Nabi Hud alaihissalam. Kemudian Samud, Allah Ta'ala utuskan Nabi Saleh alaihissalam. Jadi kedua-dua ni adalah Arab. Ad pun Arab, Samud pun Arab juga. Waqad tabayyana. Jadi Ad tu di mana? Ad tu ialah di dekat Hadramaut sekarang ni. Kalau Samud ni di mana? Samud tu ialah di utara Madinah. Tak jauh daripada Madinah, dekat saja dengan Madinah. Sekarang dah dibuka dan boleh pergi tengok kalau orang nak tengok benda tu. Jadi Allah SWT ceritakan wa'adan wa Samud, kaum Ad, kaum Samud, waqad tabayyana lakum min masakinihim. Jelas dikata tabayyana lakum, jelas bagi kamu min masakinihim, daripada tempat-tempat tinggal mereka. Jadi yang berlaku sekarang telah dijumpai. Of course yang tempat kaum Nabi kaum Samud ini telah manusia tahu. Nama dia tempat sekarang ialah Madain Saleh. Madain Saleh iaitu bandar kaum Saleh, iaitu di utara Madinah tu. Di utara Madinah lebih kurang 150 km. Masih tinggal lagi sampai sekarang ni rumah-rumah mereka ni. Dia sama dengan Petra di Jordan. Bentuk dia tu kan, iaitu bukit-bukit yang besar ditebuk. Jadi kaum Nabi
Kaum Nabi Saleh tadi dia tinggal dalam tu. Jadi sebab tu Allah SWT sebutkan ini, tabayyana lakum min masakinihim. Jelas lagi rumah-rumah masakin tu ialah masakin tu, rumah-rumah mereka, jelas boleh dilihat oleh kamu, dilihat oleh orang Arab. Tu yang pertama. Yang kedua, Ad. Baru-baru ni pun dikatakan dijumpai dah kampung tempat di mana Ad ini. Kalau ikutnya kita tengokkan lama kan, Nabi Hud ni lama kan, dekat-dekat dengan Nabi Nuh AS kan, tapi dijumpai tempat ini. Jadi itulah Allah SWT kan, memang Allah Ta'ala kekalkan benda ni semua supaya apa? Supaya manusia ini boleh tahu, boleh nampak, supaya banjir pengajaran kepada mereka. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Jadi Allah Ta'ala sekarang kaitkan dengan syaitan. Kenapa mereka ni jadi jahat ni? Kerana itulah kerja syaitan, kerja iblis kan. Allah Ta'ala dah lepaskan iblis ni daripada syurga, dan Allah Ta'ala tak matikan mereka ni, iblis ni, dan kemudian kerja dia diminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menghasut manusia kan, bawa manusia ni semua masuk neraka sama-sama dengan dia. Jadi memanglah di mana saja manusia berada, maka syaitan akan pergi cuba untuk menyesatkan. Dia kerja bukan untuk mengajar kita ni membina bangunan, bukan, tapi kerja adalah menyesatkan. Macam-macam cara lah manusia ni berfikir untuk buat pembangunan dan sebagainya, tapi kerja dia ialah menyesatkan. Sebab itulah kerja manusia sepatutnya ialah membawa manusia ini kepada Islam balik kan. Itulah sepatutnya kerja kita semua, iaitu kerja menjadi pendakwah lah semua kita ni kan. Tak kira lah kita ni orang dakwah bukan orang dakwah, tapi kita adalah kerja berdakwah sebagai orang beriman kan. Jadi Allah Ta'ala sebut wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Kerja syaitan ialah hiaskan amalan-amalan mereka tu, rasa macam lawa, walaupun salah pun rasa lawa juga, rasa cantik juga, rasa okey juga. Sebenarnya tak okey. Lawan Allah ni memang tak okey. Fasaddahum anis sabil. Mereka ni menghalang manusia ni daripada jalan yang betul. Fasaddahum anis wa kanu mustabsirin. Sedangkan umat-umat ni semua ni nampak, tahu, boleh berfikir. Mustabsir ni maknanya boleh berakal, bukan gila, bukan akal tak ada, tapi boleh nampak kan. Tapi sebab itulah kita tengok sekarang manusia tu cerdik kan tak? Tapi cerdik mereka ni adalah membawa kepada kesesatan. Sebab apa? Jadi kita kena sedih jugalah kita kan, kerana kita ni tidak berusaha untuk menyampaikan Islam pada mereka. Jadi insya-Allah selepas daripada ni sama-samalah kita berusaha untuk menyampaikan Islam kepada semua manusia. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.